saksi adil. Wa ashhidu, dalam ayat yang Allah sebut wa ashhidu zawai adlin minkum, adalah bersaksi kamu itu oleh zawai adlin, orang yang adil. Kemudian saksi juga mesti Islam, baligh, berakal. Yang keempat. Yang kelima, saksi sebut melihat dengan mata kasar mereka, tengok betul-betul peristiwa kes zina tersebut. Iaitu seumpama mana masuknya batang celak ke dalam botol. Itu bahasa ini, masuk betul, nampak. Kemudian yang keenam, 4 orang saksi itu berada dalam waktu mereka menyaksikan peristiwa tersebut, berada sekaligus serentak mereka berada. Oh, bila umat sini ni nak golongan-golongan yang yang memang tak boleh terima hukum, seperti mana nyatakan ni, kata orang kalau jadi takdir disabitkan hukuman lah je. Ini kezaliman kepada perempuan. Macam mana perempuan nak membuktikan mereka ni, bahasa-bahasa yang cuba mempertikaikan. Sebenarnya apa yang diutarakan cukup cantik. Kadang-kadang bila dia punya kita nak menyokong perempuan, jadi perempuan yang berzina ni bila tak ada saksi macam menayang dia. Kau dengar bahasa-bahasa ni, kalau liberal mengeluarkan kata-kata macam ni. Kita undang-undang Islam dalam masalah ni, masalah zina ni menganiaya kepada perempuan. Macam mana nak kemukakan saksi, susah dapat saksi. Tapi benda ini kita buat tengok pada cara pelaksanaan dia. Kalau tidak meletakkan syarat-syarat saksi, semua orang boleh mendakwa. Walaupun dia tidak berkelayakan sebagai saksi, dia boleh mendakwa membabi buta macam tu kan. Kita tahu dia telah merogol saya, dia telah berzina dengan saya, tu dia mampus kita. Dia kita macam mana? Maka keterangan syarat-syarat saksi ini cukup penting. Bahkan sampai naik mahkamah pun saksi ni sampai kena bersumpah. Adakah dia layak menjadi saksi? Kalau kita naik berekod, jadi Islam juga meletak syarat kepada saksi. Kemudian soalan berikutnya, dalam pelaksanaan hukum bunuh, siapakah yang akan menjalankan? Yang bertanggungjawab untuk melaksanakan, menjalankan. Adakah kita? Adakah orang kampung, jom-jom kita berjam ni? Adakah bila berlaku kecuri, cara tangkap, potong tangan? Adakah macam tu? Hura habis. Tu hura. Tangkap orang curi sekerat ke, potong tangan ke. Jadi walaupun di dalam ayat kita sebut fajlidu kulla wahidin minhuma, sebablah ayat tersebut walaupun secara umum nampak berseluruh orang Islam, maka kamu wahai orang Islam sebablah pesalah tersebut 100 kali. Tetapi ayat tersebut, kata ahli tafsir, ayat itu ditujukan kepada pemerintah. Tuju kepada pemerintah. Jadi siapa yang melaksana? Pemerintah. Sebab di sini ada tentang kemaslahatan dan kefasadatan. Jadi siapakah yang bertanggungjawab di dalam melaksanakan hukuman had? Ini berada di tanggungjawab kepada pemerintah. Jadi kita pun kena cari lah kan. Kita juga bertanggungjawab supaya pemerintah berusaha untuk mentadbiqkan, mengadaptasi hukuman seperti mana yang dinyata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran secara di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, ada yang berkaitan dengan zina, iaitu apakah hukuman bagi kes liwat? Liwat dengan Allah. Tadi bab zina, kita dah membahagi di antara penzinaan muhsan dan ghairu muhsan. Kes liwat dah macam mana? Okey, dalam kes liwat ini ada 3 pandangan ulama. Iaitu pertamanya, mazhab yang pertama mengatakan pesalah dalam kes liwat hukuman ni ialah dibunuh. Hukuman ni ialah bunuh. Ini merupakan pandangan mazhab Malik dan mazhab Imam Ahmad, dan satu pandangan daripada mazhab Syafi'i. Pada hukuman dia, hukuman adalah dibunuh orang yang meliwat dan orang yang diliwat sampai bila disabitkan kesalahan, sama ada mereka setelah berkahwin ataupun tidak, belum berkahwin lagi, hukumannya bunuh secara mutlak.
Ini mereka berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ul bih. Sesiapa yang mendapati seseorang itu telah melakukan kerja perbuatan kaum Nabi Lut, maka faqtulul fa'il, bunuhlah si pelaku dia, wal maf'ul bih, dan orang yang dilakukan, mana orang yang meliwat dan orang yang diliwat. Yang hukuman yang pertama, pandangan pertama daripada mazhab Islam, iaitu mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Ahmad. Kemudian dalam masalah ini, bila kita hukumannya ialah membunuh, bagaimana cara nak bunuh dia? Nak bunuh macam mana? Ada beberapa pandangan, iaitu yang pertama dia kata dipancung lehernya seperti menakis murtad. Hukumannya dah bagaimana dalam kes murtad. Yang kedua mengatakan dia direjam dengan batu. Dia bunuh dia direjam dengan batu. Yang ketiganya ada juga pandangan yang mengatakan dicampak daripada tempat yang tinggi. Tabungan KLCC tu pong ke bawah. Itu ada pandangan yang kata dicampak daripada tempat yang tinggi. Takut orang. Dan yang keempatnya dihempak dengan dinding. Juga masalah itu pandangan. Tapi macam mana ini untuk teknikal pelaksanaan terserah kepada apa? Undang-undang yang dibubalkan. Tapi hukuman yang pula ialah mati. Nak pilih mana cara mati, nak pancung kan? Ikut kesesuaian undang-undang yang dibubal oleh pihak pemerintah. Yang kedua, mazhab yang kedua mengatakan bagi kesalahan liwat dulu kali hukum sobak berpan, malu kita nak sobak, beli sobak apa selalu beritahu berpan, malu kita nak macam beli sobak tu balik tak di rumah anak pula kata ayah apa dia liwat-liwat ni dia ni malu payah nak cerita kita bertanya liwat ni kenapa saya buat liwat nak kerja. Jadi otak-otak anak kita pun dah mau ambil. Bukan macam ni bagi sahabat. Masalah yang kedua mengatakan hukumannya seperti mana hukuman zina. Ini pandangan mazhab Syafi'i bagi kesalahan liwat. Seperti mana hukuman zina, iaitu pada sekiranya peliwat itu yang terbabit dengan perbuatan tersebut itu belum berkahwin, maka hukumannya ialah sebatas suatu. Sekiranya telah berkahwin, hukumannya ialah rejam sampai mati. Sama saja. Ini pandangan mazhab Syafi'i berkaitan dengan kesalahan liwat. Liwat ini berkaitan dengan yang menunjukkan perbuatan kaum Nabi Lut. Maksudnya apa maksud liwat? Iaitu dia main belah baki laku ni. Main jalan belakang. Antara hujah mereka iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata idza ada rajulur rajula fa huma zaniyan. Ini hadis. Apabila seorang lelaki mendatangi lelaki yang lain, fa huma zaniyan, maka keduanya merupakan penzina. Bila penzina hukuman tengok. Hukumannya sekiranya telah berkahwin, hukuman adalah rejam. Sekiranya belum berkahwin, hukumannya sebatas. Dan mazhab yang ketiga iaitu mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan hukuman bagi kesalahan liwat ialah ta'zir saja. Dia bukan hukuman hudud. Dia ta'zir. Serah kepada pemerintah. Dia nak ubal, dia nak bagi masalah liwat. Bukannya macam kes hudud-hudud. Sebab Tuhan letak itu kena buat macam tu. Sebab dalam Quran antara hujah Imam Abu Hanifah, dia berbeza antara liwat dengan zina ini berbeza. Bagaimana kita nak hukumkan liwat ini dengan apa? Hukuman seperti mana kes zina? Sebab kesnya berbeza. Zina itu datang ke depan, liwat itu main ke belakang. Dah beza dah sudut bahasa. Itu antara hujah-hujah dia. Jadi dalam Al-Quran pun disebut Allah membezakan di antara apa? Hak main ke belakang dengan hak main ke depan. Di dalam ayat apa? Atatuna al-fahishata atatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu mendatangi lelaki, tidak perempuan. Mana itu perbezaan. Mendatangi lelaki dalam belakang,
mendatangi perempuan ialah di hadapan. Itu pun sudah ada perbezaan. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan hukuman bagi kesalahan liwat bukan hukuman hudud, dia hukuman ta'zir. Terserah kepada pemerintah bagaimana nak buat undang-undang tersebut. Dan ta'zir tak semestinya dia ringan. Kadang-kadang ta'zir lebih berat daripada hukuman hudud. Tengok kesesuaiannya. Kemudian terakhir begitu sebutlah pada malam ini, sebab ada apa yang berkaitan dengan ayat ini, iaitu hukuman kepada apa? Kes perempuan pula. Tadi laki sama laki ni, perempuan sama perempuan, macam mana hukumannya pula? Benar ini dinyatakan. Itu apakah hukuman bagi kes perempuan, kes lesbian lah kita kata. Juga hukuman kepada orang yang mendatangi binatang. Dia tak ada kerja apa, tengok lembu meleleh dia. Songsang kan, tengok lembu kan, tengok kambing di rumah dah. Kesian kambing tu. Kambing kalau tengok orang tu, sehati kambing tu. Allah, dia nyemai dah. Jadi apakah hukuman dia? Jadi jumhur dalam masalah lesbian, perempuan sama dengan perempuan, sepakat fuqaha mengatakan hukuman dia adalah taksir. Walaupun memang perbuatan sebuah amat keji, tapi bukan tahap hukumannya adalah hukuman hudud, dia adalah taksir. Maka pemerintah akan mengubah undang-undang bagaimana nak hukum bagi kesalahan ini. Mungkinan hukumannya agak berat. Dan bagi kes orang mendatangi binatang, juga jumhur ulama mengatakan hukuman juga adalah taksir. Namun ada satu riwayat daripada mazhab Imam Ahmad mengatakan hukuman dia ialah hukuman bunuh. Dan binatang itu juga dibunuh. Kan? Nah, ya berlembu tu. Sebab apa? Nak menghapuskan kesan sama. Maksiat tu kan. Bila kita tengok lembu tu, kita teringat pula kenangan lama kan. Jadi sembelih lembu tu kan. Itu antara hukuman-hukuman yang berkaitan dengan ayat yang kedua ini. Ayat Zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi sebelum kita timbulkan beberapa persoalan, mudah-mudahan benda ini kita dapat sebar sedikit kefahaman tentang dasar di dalam hukuman hudud yang jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat. Kadang-kadang bila orang sebut ni bukan dia ni hukum ni dengan parti politik orang ni, kita buka ayat Quran. Sebab ini melibatkan pelaksanaan ini bukan melibatkan orang persorangan, bukan melibatkan orang kampung. Kita sebut dah tadi kan, siapakah yang bertanggungjawab untuk menjalankan hukuman hudud? Dalam ayat surah fajlidu, sebablah walaupun ayat itu secara zahir ditujukan kepada apa? Seluruh orang Islam. Kita pun semangat dengan fajlidu hang. Sebab tetapi ayat ini adalah konteks pemerintah. Wahai pemerintah, sebab kita tengok seluruh bab fajlidu itu apa? Arahan fi'il amal. Bagi itu arahan daripada Allah kepada pemerintah untuk menjalankan hukuman tersebut. Tuan-tuan, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada ayat berikutnya. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah wa zaniyatu la yankihu illa az-zani la yankihu illa zaniyah aw musyrikah. Iaitu bagaimana hukuman situasi orang yang berzina ini. Dia nak berkahwin dengan siapa? Boleh tak kita berkahwin dengan perempuan yang telah terlibat dengan kes zina? Kita akan sambung, kita akan bincang perkara tersebut dalam pertemuan akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi